adalah kos berubah, perkara kuantiti kos belanja semusim. Biji benih jagung yang kami guna itu Bright Sugar Rich tersebut adalah sebanyak 500 gram, iaitu harga dia RM64.90. Kami juga menggunakan NPK Blue, NPK Green untuk membaja pokok jagung sebanyak 36 kilo, yang mana harganya RM93.60 dan juga RM90. Serta gaji buruh, kami kami ada buruh sebanyak 3 orang lah, wakil di grup kami sendiri, dan setiap 2 jam sehari kami bayar mereka sebanyak RM3, dan untuk jagung tersebut adalah melibatkan sebanyak 75 hari. So kita darab-darab dapatlah 450. So total semua ni adalah RM6, total semua tu adalah RM698.50. Okay, next slide. Seterusnya adalah kos tetap pula. Kos tetap sewa tanah tambah dengan utility adalah RM50. Sewa tanah yang kami guna sebanyak keluasan yang saya nyatakan tadi, dengan utility seperti bil api, bil air dan sebagainya itu termasuk dah dalam RM50 tersebut. Seterusnya anggaran kos tetap dan tambah kos berubah, kita akan dapat RM748.5. Dan juga ada kos luar jangka 10% dan hasilnya adalah RM823.35. Anggaran keuntungan pula, anggaran pendapatan kumpulan kami adalah untuk jagung sebanyak RM3,624 dan anggaran pembelanjaan adalah sebanyak RM823.35 seperti yang mention slide sebelum ni. So anggaran keuntungan untuk jagung, pertanian jagung kumpulan kami adalah sebanyak RM2,865. Okay, seterusnya Mira. Seterusnya, pulangan modal dan titik pulangan modal pula adalah pulangan modal untuk kami adalah RM4.40. RM4.40 ni adalah maksudnya setiap RM1 modal tu ianya mendapat pendapatan sebanyak RM4.40 dengan adanya keuntungan sebanyak RM3.40. Seterusnya, titik pulangan modal pula jumlah perbelanjaan ataupun bahagi dengan jumlah kuantiti hasil. Grup kami membuat kiraan dan mendapat sebanyak 0.22 sen, di mana tongkol jagung bermaksud jualan hasil pada harga 0.22 sen, setongkol jagung akan mendapatkan pulangan modal. Okey, seterusnya kami juga ada beberapa masalah lah semasa menanam jagung ni. Antaranya adalah masalah sprinkler yang tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh tekanan yang rendah. Seterusnya, bagaimana cara mengatasinya? Grup kami ambil air secara manual, letak dalam siraman air tu dan juga guna pipe awal pagi ataupun akhir senja. Seterusnya, yang ketiga adalah beberapa pokok jagung kecil atau lambat tumbuh, mereka ni akan layu dan mati disebabkan oleh terlebih baja. Dan cara mengatasinya, kami mengurangkan penggunaan baja untuk pokok jagung tersebut. Seterusnya, baiklah, ni adalah jadual kerja pengurusan jagung di mana kami mula menanam pada 12 hari bulan November dan juga kami membuat pembajaan NPK Green iaitu 30 gram per pokok pada 29 hari bulan 11. Seterusnya kami meletakkan baja urea pula iaitu pada 13 hari bulan 12 dan selepas 8 hari daripada pembajaan urea kami meletakkan NPK Blue iaitu pada 21 hari bulan 12. Seterusnya pembajaan NPK Blue diberikan sekali lagi pada 5 hari bulan 1 berdasarkan bilangan pokok dan juga baja diberikan berdasarkan bilangan pokok yang ada. Okay, akhir sekali adalah berlakunya penuaian lah. Okay, seterusnya. Baiklah, ni adalah poster jualan jagung grup kumpulan kami iaitu terdapatnya tajuk mesti besar supaya orang nampak dan kita sediakan terus, kami tulis terus jenis
biji benih yang kami gunakan, dan juga kami menyatakan kemanisan jagung kami pada poster tersebut supaya customer yang tengok mereka lebih yakinlah untuk membeli daripada kumpulan kami. Seterusnya adalah dari segi pelan pemasaran, kami merancang dan kami telah mula melakukan pemasaran melalui WhatsApp, Instagram, secara langsung dengan staff-staff UPM dan juga staff-staff college. Seterusnya adalah harga RM2 setongkol. Kami menyediakan jagung yang separuh dikupas dan juga kami menyediakan jagung yang tidak dikupas. Seterusnya adalah promosi dilakukan 2 minggu sebelum proses harvest jagung. Okey, seterusnya ni adalah bukti-bukti conversation di antara pelanggan-pelanggan lah yang mana kami telah mempromosikan jagung kumpulan kami. Ada yang sudah membuat tempahan lah, beberapa customer ada yang minta nak beli dalam 20 tongkol, 30 tongkol dan sebagainya. So itu saja untuk pembentangan jagung. Kita boleh pergi dengan pembentangan burung puyuh. Dalia okey ke? Ada ke? Okey, dengar ke Sel? Okey, dengar. Start lah. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan pembentangan ternakan burung puyuh. Okey, seterusnya. Okey, pengenalan puyuh pedaging. Jenis baka puyuh pedaging yang diternak ialah baka Ika dan bilangannya ialah sebanyak 75 ekor setiap kumpulan. Okey, yang kedua, jenis makanan yang diberikan ialah makanan pemula iaitu starter, makanan penggemuk grower, jagung halus, daun ketum dan juga buah mulberry. Projek ternakan puyuh dianggarkan mengambil masa lebih kurang 30 hari iaitu mempunyai peringkat pelaksanaan iaitu peringkat pertama ialah operasi sebelum iaitu penyediaan dan pembersihan rumah ternakan puyuh dengan mengambil kira langkah keselamatan daripada serangan binatang pemangsa. Terusnya operasi semasa iaitu melakukan pemerhatian terhadap pembesaran dan proses memberi makan kepada puyuh, dan operasi selepas ialah keperluan pemakanan, sanitasi kebersihan kawasan, pengawalan penyakit puyuh dan juga pemberian vaksin. Okey, seterusnya. Okay, ini ialah analisis SWOT bagi penternakan puyuh. Okey, yang pertama ialah strength, kekuatan. Kekuatan puyuh yang diternak ialah bersih dan segar. Seterusnya harga yang berpatutan iaitu RM5 sahaja untuk setiap ekor burung puyuh yang kepada pelanggan, burung puyuh bersih yang telah dijual pelanggan. Okay, seterusnya ialah weakness, kelemahan. Kelemahannya memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi di antara satu sama lain dari awal penjagaan sehinggalah proses penyembelihan burung puyuh. Ini kerana burung puyuh mempunyai sifat yang sensitif pada awal peringkat pada awal penjagaan puyuh lah. Okay, seterusnya ialah opportunity, peluang. Pemasaran jualan dilakukan secara atas talian melalui media sosial, mendapat sambutan jualan yang tinggi daripada pelanggan luar dan juga dalam sekitar UPM. Okay, seterusnya ialah threat iaitu ancaman. Persaingan jualan yang sama dengan kumpulan yang lain. Seterusnya kekurangan kepakaran dalam pengurusan burung puyuh, mengalami kesulitan dari segi pengangkutan untuk melakukan penghantaran jika terdapat tempahan jauh daripada kawasan UPM. Sebab ini kerana ahli kumpulan kami hanya ada 2 orang sahaja yang boleh melakukan COD iaitu menggunakan motosikal mereka. Okay, yang seterusnya. Okey, ini ialah belanjawan ternakan puyuh. Okey, anggaran pendapatan ialah bilangan puyuh didarabkan dengan harga anggaran seekor puyuh iaitu 75 kali dengan RM5 iaitu anggaran pendapatan RM375. Okay, yang seterusnya. Okey, ini ialah anggaran perbelanjaan ternakan puyuh iaitu berikut ialah perkara-perkara yang termasuk dalam kos berubah iaitu umur anak puyuh umur 1 hari, makanan permulaan, makanan pembesaran, jagung halus, vaksin, habuk kayu dan juga upah pekerja. Semuanya berjumlah RM267.50. Yang seterusnya. Yang seterusnya ialah kos tetap. Kos tetap ialah hanya ada sewa reban ditambah dengan utility. Dijangka dalam RM10
RM10. Dan anggaran kos ialah kos tetap ditambahkan dengan kos berubah RM277.50 dan ditambah lagi dengan kos luar jangka sebanyak 10, iaitu keseluruhan anggaran perbelanjaan ialah RM305. Okay, seterusnya. Okey, anggaran keuntungan ialah anggaran pendapatan tolak dengan anggaran perbelanjaan iaitu sebanyak RM69.75. Okay, seterusnya. Okey, berikut ialah pulangan modal iaitu jumlah pendapatan dibahagikan dengan jumlah perbelanjaan, iaitu bagi kenakan burung puyuh pulangan modal yang anggaran pulangan modal ialah RM1.23 di mana setiap RM1 yang dibelanjakan akan mendapat 23 sen keuntungan. Okay, ialah titik pulangan modal iaitu jumlah perbelanjaan dibahagikan dengan jumlah kuantiti hasil akan iaitu sebanyak RM4.07 di mana RM4.07 seekor puyuh bermaksud jualan hasil pada harga RM4.07 seekor akan mendapat pulangan modal. So jadi kalau kita jual lebih daripada harga RM4 akan mendapat keuntungan. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah masalah yang pertama ialah kematian disebabkan oleh cuaca. Burung yang kuat menyebabkan puyuh mudah mati kerana sifat puyuh yang mudah terkejut. Yang kedua ialah kurang panas menyebabkan anak puyuh berhimpit-himpit dan mati bertindih. Yang ketiga ialah terlalu panas. Puyuh mati kerana heat stress terutamanya pada musim panas. Yang keempat ialah kesesakan di mana menempatkan bilangan anak puyuh yang banyak di dalam satu kepungan atau reban. Kelima ialah lemas dan kesejukan. Burung puyuh termasuk dalam bekas minuman yang tidak diletakkan dulu di dalam bekas air. Yang seterusnya. Ini ialah poster bagi jualan puyuh pedaging kami. Di sini kami ada meletakkan nombor telefon untuk dihubungi dan kami senaraikan keistimewaan untuk kenapa membeli puyuh dengan kami. Okey, pilihan pemasaran puyuh dilakukan melalui WhatsApp, Instagram secara langsung bertemu dengan pelanggan di kawasan sekitar UPM iaitu termasuk College, Putra Food Court, Fakulti dan juga ladang UPM. Harga yang ditetapkan ialah RM5 bagi seekor puyuh daging. Antara kelebihannya ialah kumpulan kami menyediakan puyuh yang bersih. Promosi dilakukan seminggu sebelum sebelum puyuh disembelih. Jualan bagi puyuh mencapai 300 hanya dalam masa seminggu sahaja. Seterusnya. Berikut ialah feedback daripada pelanggan di mana setiap pelanggan yang kami jual yang membeli puyuh daripada pelanggan kami akan memberikan feedback iaitu dalam gambar raja di atas. Seterusnya. Berikut ialah penyata untung rugi setelah jualan puyuh dilakukan iaitu pendapatan ialah sebanyak 360 ekor puyuh ada disebabkan oleh setelah ditolak dengan kematian puyuh. Perbelanjaan adalah sebanyak perbelanjaan di dalam kos bubak adalah anak puyuh umur 1 hari, makanan pemula, makanan pembesar, jagung halus, vaksin, upah pekerja dan juga habuk kayu kesemuanya bernilai RM155.30. Kemudian kos tetap ialah sewa reban RM25 dan jumlah keseluruhan bagi perbelanjaan ialah RM180.30. Kemudian keuntungan yang diperoleh ialah jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan di mana jumlah keuntungan yang sebenar ialah RM119.70. Seterusnya saya serahkan kepada urban farming. Terima kasih Dahlia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan. Saya Amirah Mida Abdul Rahman 204005 akan membentangkan bahagian urban farming. Untuk
Dalam urban farming, syarikat Agrifam menggunakan dua jenis kaedah penanaman, iaitu tanaman polybag dan juga hidroponik. Yang mana di dalam polybag kita guna 20 polybag, hidroponik kita guna 5 bekas takung. Dan jenis sayuran yang digunakan ialah berdaun, iaitu salad. Biji benih yang digunakan untuk hidroponik ialah 120 biji dan polybag pula 240 biji. Untuk analisis SWOT, untuk kekuatan, untuk polybag mendapat nutrien dari tanah, menggunakan serangan organisma di dalam tanah, nisbah tanah yang seimbang, tanah campuran 3:21. Untuk hidroponik, pertanian tanpa tanah, tidak perlu penyiraman secara harian, mengurangkan serangan-serangan perosak dan meningkatkan kualiti hasil tanaman. Untuk kelemahan, untuk polybag perlu penyiraman harian, risiko kepada kehadiran serangan perosak. Hidroponik memerlukan pembajaan A dan B yang betul, risiko kepada kudat pada tanaman, dan yang terakhir ialah kehadiran hujan akan mengganggu proses hidroponik. Untuk peluang, permintaan yang tinggi di kawasan UPM, hasil pengeluaran mudah dijual, terdapat banyak premis jualan yang mengambil makanan. Untuk ancaman, masa pengeluaran hasil yang agak lama, iaitu penjualan hanya sekali saja dan memerlukan pengurusan yang baik dan pembajaan yang betul. Dan terakhir sekali, kekurangan kepakaran dalam pengurusan urban farming. Ini merupakan anggaran pendapatan yang mana bidang usaha yang dijalankan ialah salad, kerja polybag atau hidroponik. Bilangan pokok kami anggarkan 360 pokok. Anggaran harga RM3.50 untuk satu plastik dan anggaran pendapatan ialah RM84. Untuk kos berubah, kami untuk upah pekerja RM10, untuk biji benih RM2, untuk polybag dan tanah ialah RM34 dan keseluruhan untuk bekas hidroponik ialah diberikan pengecualian oleh pihak ladang dan jumlah ialah RM46. Untuk kos tetap pula, sewa tapak RM3, pengairan RM5 dan keseluruhannya ialah RM8. Untuk anggaran kos, iaitu kos tetap tambah kos berubah, iaitu RM54 dan kos berjangka 10% RM5.40 dan anggaran pembelanjaan ialah RM59.40. Untuk anggaran keuntungan, anggaran pendapatan RM84, anggaran pembelanjaan itu RM59.40, akan tolak 84, tolak RM59.40 akan dapat RM24.60 dan anggaran keuntungan oleh syarikat Agrofar untuk urban farming ialah RM24.60. Itu untuk satu penuaian sahaja. Untuk pulangan modal, itu jumlah pendapatan bahagi jumlah pembelanjaan, itu RM84 bahagi RM59.40 akan dapat RM1.41, iaitu bermaksud setiap RM1 modal yang dilaburkan akan mendapat 41 sen keuntungan. Untuk titik pulangan modal, jumlah pembelanjaan bahagi jumlah kuantiti hasil, iaitu kami dapat RM0.70 sen, iaitu 70 sen per pokok, bermaksud jualan hasil pada harga 70 sen pokok akan mendapat pulangan modal. Itu kami perlu jual lebih daripada 7 sen untuk dapat keuntungan. Ini merupakan penyata untung rugi, iaitu pendapatan 24 plastik kali RM3 itu RM72. Untuk pengerjaan kami ada kos berubah, iaitu upah kerja RM7, biji benih RM79 sen, polybag dan tanah RM30 dan bekas hidroponik dikecualikan. Itu jumlah untuk kos berubah ialah RM32.79. Kos tetap pula untuk sewa dan utiliti dikecualikan oleh pihak ladang. Jadi jumlah pembelanjaan ialah RM37.79 dan jumlah keuntungan ialah RM34.21. Itu masalah urban farming, itu proses perumahan yang agak lambat, yang mana pengeluaran hasil yang agak lambat. Proses penjualan hasil hanya sekali saja, yang ini bermaksud tidak dapat menanam sayuran salad berulang kali kerana kekurangan masa. Ini merupakan poster yang kami lakukan untuk proses promosi, yang mana kami meletakkan harga, berat, sayur, nombor yang boleh dihubungi dan juga jenis salad. Untuk pemasaran pula, jualan dilakukan secara WhatsApp, Instagram, secara langsung di kawasan sekitar UPN, di college, di food court, fakulti dan lain-lain lagi. Dan di sini kita dapat lihat harga RM3 per 20 gram dan promosi dilakukan seminggu sebelum proses harvest salad. Ini pula merupakan bukti yang mana pembeli yang meminta salad untuk dibeli.
Itu saja daripada kami. Terima kasih. Kat situ tentang projek dan pelan pemasaran STA 4100.3. Setahu saya Dr. Normala ajar macam mana nak daftarkan perniagaan anda. Macam kumpulan 1 mereka ada nama sendiri untuk organisasi, sepatutnya you all pun kena ada nama sendirilah. Okay, komen ni dah 2 kali saya bagi tahu kumpulan 2 pun saya cakap, kumpulan 3 ni pun saya cakap, nanti kumpulan 4 saya tak nak cakap lagi. Kalau tak ada tambah sendiri. Okay, next slide. Yang ni bagus, dah ada organisasi, lepas tu AgriFarm tu lah sepatutnya letak pada muka surat pertama. Kena ada nama syarikat. Okay, next. Saya nak tanya, ahli jawatan kuasa 1, 2, 3, 4 ni, dia memainkan peranan dalam perkara yang perlainan ke? Doktor, berlainan kalau untuk setiausaha more tu lebih kepada business plan, dia akan check lebih detail lah. Untuk bendahari lebih kepada account. Semua buat tapi dia akan check lah satu persatu. Bukan. Ahli jawatan kuasa. 1, Ahli 2, jawatan 3, kuasa. 4 tu. Dia kalau sebenarnya kalau ahli jawatan kuasa pertama tu dia akan bantulah yang ahli jawatan atas tu. Dia bantu ketua, bantu setiausaha, bantu bendahari. Maksudnya ahli jawatan kuasa 1 tu adalah penolong ketua. Tapi ada penolong ketua tu. Kalau ketua dah ada, Dahlia. Jadi macam mana? Rasa kena tukar kot ya. Kena ada pembantu setiausaha dengan pembantu bendahari. Jadi 1, 2 tu pembantu penolong setiausaha. Tak boleh. 1 je yang boleh jadi penolong setiausaha. 1 untuk penolong setiausaha, jadi ahli jawatan kuasa kedua tu penolong bendahari. Lepas tu yang 3 dah ada 2 lagi. Multimedia. Kena tulis kat situ. SJK apa? Saya kena edit balik lah. Edit balik. Bukan 1, 2, 3, 4 tu. Dia kena ada bidang tugas dia untuk kita lantik jawatan tersebut. Kalau tak, dia adalah orang yang makan gaji saja, yang meninggikan kos, tak buat kerja. Okay? Betul. Okay, next. Next. Dah next. Ni slide. Next. Jagung lagi. Okay. Yang ni no comment, tak ada. Tak ada comment. Okay. Kat sini ni. Anggaran belanjawan. Belanjawan dia adalah satu penyata. Ya. Penyata dalam format yang tertentu. Saya harap nanti dalam laporan akhir dia bukan dalam bentuk macam ni. Kalau penyata kita tak boleh tukar format dia sesuka hati. Betul. Faham Faham tu Faham. Okey, lepas tu saya nak tanya. 3 tonggol per pokok betul ke? Macam mana tu? Ya doktor. Sebab hari itu kami ada buat pemeriksaan masa pembacaan terakhir. Jadi saya tengok rata-rata mungkin dalam 90 ke 80% pokok jagung kami itu ada 3 tonggol dalam satu pokok. Jadi anda simpan 3 tongkol tu. Ketiga-tiga tongkol tu disimpan. Tak ada satu pun dijaringkan. Dokter, ini anggaran saja dokter untuk 1.208 pokok. Ya, saya tahu anggaran. Tapi anggaran pun kena logik juga. Dia kena munasabah. Biasanya kalau ikutkan kaedah yang bidang usaha dalam jagung ini, satu pokok mereka hanya akan simpan 1 jagung. Satu pokok 1 tongkol lah kan dok.
Betul. Itu adalah amalan biasalah dalam ladang. Tapi saya nampak majoriti dalam ladang semuanya simpan 2 tongkol per pokok, betul? Iya, dokter. Okey. Jadi kalau katakan 3 tongkol kat sini sebagai angkaran tu dia di luar amalan ladang FPP. Betul tak? Iya, dokter. Yang itu kena ubah. Oke, dokter. Oke. Jadi angkaran hasil salah, yang lain tu semua salah. Salah sampai kepada titik pulangan modal. Boleh? Boleh doktor. Ya, Nanti dokter. kami balik. Bilangan pokok ni angkaran ni 1208. Macam mana you kira tu? Ikut setiap ikut berapa lubang yang dihasilkan ke? Kami punya pengiran macam begini, dokter. Dalam satu batas tu kami kira dalam 2 ke 3% pokok yang tidak akan hidup selepas kami buat penjarangan. Yang itu kena tunjuk. Berapa peratus yang berapa peratus percambahan biji penih maksudnya? Iya, dokter. Yang itu kena masukkan dalam satu slide untuk terangkan macam mana you dapat bilangan pokok angkarannya 1208 pokok. Oke, dokter. Okey, jadi anda dah fikir sampai ke arah situ, very good. Anda mengamalkan ilmu yang betul dengan menggunakan peratus percambahan. Very good. Next. 10 maka. 10 maka, 100 maka. Dengar tu. Aduh. Benih jagung, NPK Blue, NPK Green, gaji Pro. Guna racun tak? Guna doktor. Rancun guna doktor. Tapi Encik Bob cakap rancun Tak payah racun bayar. tak dikira. Tak payah bayar. Jadi kami pun tak tulislah dalam anggaran perbelanjaan ni. Tapi biasanya kalau buat projek jagung, kena guna racun tak? Kena doktor. Ya, kena guna, dokter. Kena. Cuma Jadi kena kami tidak kena masuk angkaran lah. Kita tak tahu kita dapat exemption ke tidak, kan? Betul tak? Masa kita buat angkaran. Kita tahu bila dia kata hasil you all tak ni sangatlah, kena serang lah. Lepas tu dia kata tak payahlah. Macam tu. Faham tak? Faham doktor. faham, dokter. Faham. Kita masuk benda-benda yang penting lah kita buat angkaran. Okay? Next. Tapi kiranya dekat racun tu kos belanja tu kita letak kosong lah kan doktor sebab tak ada charge. Dia tak ada charge dalam penyataan penyata sedia semasa. Dalam belanjawan box dia ada kos. Tapi you ambil kos yang ambil kos yang paling murah lah. Oke, dokter. Maksudnya kita rancang benda tu, kalau kena kita bayar, kalau tak kena tak apalah. Masuk sebagai kos masuk sebagai keuntungan lah. Tapi dalam jumlah kos berubah tu kita tambah sekali ke tak harga racun tu doktor? Untuk anggaran kena. Oh, okey. Sebab tanaman dia penting tu. Yang lain, kumpulan lain semua tu ambil drop down and notes Sebab tumbuhan yang paling penting adalah biji penih, baja dan juga racun. Kan? At least lah anda kena buat anggaran racun rumpai. Kalau katakan anda tak nak masukkan racun rumpai dalam anggaran, anda kena masukkan sungkupan pula. Nampak tak? Biasanya kos sungkupan dia lebih tinggi kalau banding dengan racun. Jadi biasanya dalam anggaran kita buat racun. Oke, dokter.
Okay, lepas tu luar cangka, lepas tu anggaran belanjawan. Next. Anggaran pendapatan yang lain ni rasanya anda kena betulkan dah. Okay. Dia tak adalah setinggi ni keuntungan tu. Doktor. Okay, next. Yang ni pun salah. Next. Masalah, okay, sama. Terlebih baja, nambah kos. Lepas tu ada serangan, lepas tu springles. Lebih kurang samalah semua kan. Next. Yang ni rekod harian. Rekod harian penjarangan. Tu nampak penjarangan. Doktor tak dengar suara doktor. Okay, penjarangan berlaku. Apa? Penjarangan berlaku. Apa maksudnya penjarangan kat situ? 27 hari bulan 11. Penjarangan. Penjarangan apa? Buah ke pokok? Penjarangan pokok, doktor. Pokok. Jadi kurangkan pokok lah. Kurangkan jumlah Ya. pokok. Dalam satu lubang tu kadang ada yang tumbuh sampai 4, ada yang 3 begitu. Jadi terlalu padat kan dokter. Jadi kami pindahkanlah di tempat yang lubang yang tidak tumbuh benih tu. Benih tidak tumbuh. Maksudnya satu lubang anda masuk berapa biji benih ni? Suka hati je? 3 dokter, 3. Tapi Tiga kadang kenapa boleh sampai 4 pokok? kadang ada yang tidak kita terlebih kan dokter, sebab kita tidak dapat agak, jadi termasuklah lebih begitu. Jadi maksudnya biji benih yang anda buat anggaran tu ada lebih ke tak ada lebih? Macam mana Lebih, doktor? Ada lebih. Maksudnya anggaran yang anda buat untuk biji benih tu, berapa gram tu, pada akhirnya dia ada lebih ke tak ada lebih? Ada lebih Ada dokter. lebih semai. Lebih kan Iya. Okay. Pembacaan. Okay. 44 hari. Sambung. Next. 70 hari dah tuai. Are you sure? Bukan doktor, maksudnya yang sini jagung kan kadang ada setengah contohlah macam tak semua masak pada masa 75 hari. Ada juga yang hari ke-74 tu dah boleh masak ataupun dia ambil masa 76. Macam tu. Sebab masa kita orang tanam biji benih tu ada juga macam kami tak dapat nak siapkan dalam satu hari. So situ akan berlakulah masa macam tak sama dia punya harvest masak jagung tersebut. Jadi confirm yang 18 anda boleh harvest. Sure? Ya dokter. Boleh Jadi 18 mula harvest, maksudnya anda akan mula harvest setiap hari lepas 18 tu. Ikut kuantiti. Betul? Betul doktor. Jadi yang tu kena masuk kira masa untuk kos upah ya. Ya boleh. Okay. Jadi dia akan tinggikan kos upah sebab anda banyakkan kali penuaian. Okay. Jadi dalam rekod harian ini tak ada masa untuk pekerja masuk kerja pada ladang jagung. Yang tu kena tambah. masa bekerja. Okay. Ya, masa bekerja. Yang tu penting untuk kira kos upah. Kos upah pun
tu bukan datang ilham tiba-tiba dalam proses tidur ke mimpi ke, tak, dia daripada rekod harian. Okay, doktor. Kalau katakan anda buat anggaran untuk harian tu, pekerja anda buat kerja contohnya 30 minit, 15 minit ke, tapi pada hari khas, contohnya pembajaan, anda kena tambah masa dia bekerja di ladang. Baru logik. Okey doktor, nanti kami akan baiki balik jadual yang ni. Meracun pun tak masuk. Sorry doktor. Tak apa. Saya tak marah. Saya bagi tahu je. Okay? Okey, nanti next presentation kita orang bagi yang betul. Yang itu pada hujung nantilah untuk laporan last. Boleh. Laporan last ni sangat penting untuk semua kumpulan. Laporan last tu diterima atau tidak itu akan mempengaruhi berapa duit yang anda kena payah kepada ladang. Kena hati-hati. Tolong tengok apa yang saya pesan hari ni betul-betul. Okay. Next. Ni yang saya nak tanya soalan ni. Anda rasa jagung di atas penjuru kanan tu sama tak dengan penjuru bawah kiri? Apa doktor? Sorry, line saya. Apa? Saya rasa tak sama, doktor. Dua jagung, soalan saya. Dua jagung. Atas bawah. Sama tak? Saya rasa salah gambar ni, doktor. Kami salah Tak gambar. sama. Tak sama. Tak sama sama dan doktor. nampak sangat. Bukan baka yang anda beli, anda tanam tu. Ni garis tu lain. Lepas tu anda iklan ini anda menipu. Boleh disaman ni. Okey doktor, benda-benda poster pun macam nanti kita orang akan bagi balik. Benda-benda macam ni kena hati-hati Okey. Jangan main-main Next. Hanging ke? Okey. Yang ni okey, bukti je. Next. Hang lagi ke? Member tengah line problem. Hello, dengar ke? Suara dengar ya. Sekejap. Line apa ni slide tak gerak. Lah, Ya. okey. Jadi habis lah. Jagung tu apa yang kurang dalam projek jagung anda sebut ada masalah serang babi, tak ada laporan, tak ada gambar, tak ada bukti. Sama macam kumpulan 2 Okey, kira jumlah pokok yang dimusnahkan, lepas tu kira jangkaan hasil yang hilang, lepas tu berapa kos yang anda dapat potongan daripada pegawai ladang. Catat kat situ. Dalam laporan akhir kena ada. Kalau anda catat kat sini senang, nanti laporan akhir ambil je maklumat daripada sini masuk dalam tu. Okay? Kurang puyuh. Next. Jenis pakai okey. Next. Oh ya, saya nak tanya. Dalam tu anda kata anda guna blueberry lah, guna benda-benda yang lain tu, anda kena bayar tak? Kalau macam mulberry dengan daun ketum tu free doktor. Yang lain Jadi tu yang tu tak grower. tambah lah. Tu tak tambah lah. Okay. Okay. Nak tengok. Next. Jadi pun sama format untuk buat penyata belanjawan.
Okey, doktor. Bilangan puyuh 75 ekor. RM5. Next. Ni format tak betul dah. Dia ada calon untuk unit, dia ada calon untuk jumlah dan sebagainya. Ikut format yang betul. Okey, Okey, doktor. doktor. Boleh Makanan. doktor. Tu tengok tadi tu. Silap tu. Slide tadi. Slide sebelum ni guna makanan pengemak. Sekarang pula makanan pembesaran. Makanan Tu permulaan. permulaan, pembesaran tu maksud saya macam sama dengan pengemuk tu doktor, cuma yang ni dia tak saya tidak tulis kat ni. Kalau Maksudnya tulis silap lah tu. Tapi Silap lah dia tu. pengemuk jugalah. Nanti saya betulkan balik. Betulkan tu Jangan lupa pula. Okey. Jangan tak buat pula. Okey. Nanti lain pula. Okey. Kalau saya mengikut persembahan kamu, saya faham. Benda tu adalah kecuaian. Kamu tukar satu tak tukar. Macam tu. Okey, tapi saya sengaja tanya supaya anak alert kat mana yang dia silap. Okey? Okey Jagung doktor. halus. Jagung halus, lepas tu vaksin. Tak guna you all tak guna anti-stress Anti-stress. Guna doktor tapi tak masukkan dalam kos berubah. Kenapa tak masuk? Tak payah bayar. Tak payah bayar. Oh, Mungkin tak payah bayar langsung. Sure sure. Bulan lain bayar tak? Tak bayar doktor. Tapi dekat anggaran je kami letak harga dia. Nanti vaksin ada harganya. Okey. Jangan takut nak masuk dalam anggaran. Anggaran ni bukan jumlah yang anda kena bayar. Anda kena bayar berdasarkan kepada penyataan. Kunci kira-kira nanti yang last. Okey. Jadi anggaran ni kita buat selengkap mungkin. Mana yang mungkin kita akan kena bayar. Yang kita kena guna dan wajib guna kena masuk. Okey. Okey doktor. 20 minit sehari RM15 macam mana you kira ni? Upah ni tersilap saya 20